Assalamualaikum dan salam sejahtera. Yang berbahagia Profesor Madya Dr. Mohd Azri bin Ibrahim serta rakan-rakan sekalian. Kami akan membentangkan kajian yang bertajuk Kajian Kefahaman Awam tentang Pengasingan Kuasa di Malaysia. Kajian ini bertujuan untuk menilai sejauh mana masyarakat memahami konsep pengasingan kuasa, mengetahui pandangan mereka terhadap pelaksanaannya, serta mencadangkan langkah-langkah bagi meningkatkan kefahaman masyarakat terhadap prinsip penting dalam sistem pemerintahan negara. Sebagai pengenalan, Perlembagaan Persekutuan merupakan undang-undang tertinggi di Malaysia. Melalui perlembagaan, kuasa pemerintahan dibahagikan kepada 3 badan utama, iaitu Badan Legislatif, Badan Eksekutif dan Badan Kehakiman. Konsep ini dikenali sebagai doktrin pengasingan kuasa yang diperkenalkan oleh Baron de Montesquieu pada tahun 1780 melalui karya The Spirit of the Laws. Tujuan utama doktrin ini ialah untuk mengelakkan penumpuan kuasa kepada satu pihak, mewujudkan mekanisme semak dan imbang serta memastikan pentadbiran negara berjalan secara telus dan adil. Namun begitu, walaupun konsep ini sering disebut, masih ramai masyarakat yang kurang memahami fungsi sebenar setiap badan. Oleh itu, kajian ini dijalankan bagi menjawab persoalan tersebut. Kajian ini berpunca daripada pemerhatian bahawa tahap kefahaman masyarakat terhadap doktrin pengasingan kuasa masih belum menyeluruh. Ramai mengetahui bahawa terdapat 3 cabang pemerintahan tetapi tidak memahami bagaimana ketiga-tiga badan ini saling mengimbangi antara satu sama lain. Sehubungan itu, kajian ini mempunyai 4 objektif utama. Pertama, mengenal pasti tahap kefahaman masyarakat terhadap doktrin pengasingan kuasa. Kedua, menganalisis pandangan masyarakat terhadap pelaksanaannya di Malaysia. Ketiga, mengenal pasti faktor-faktor yang mempengaruhi kefahaman masyarakat. Dan keempat, mencadangkan langkah-langkah yang sesuai bagi meningkatkan kefahaman tersebut. Dalam kajian literatur, kami menghuraikan 3 cabang utama pemerintahan. Pertama ialah Badan Legislatif, iaitu Parlimen yang bertanggungjawab menggubal undang-undang. Kedua ialah Badan Eksekutif yang diketuai oleh Perdana Menteri bersama Jemaah Menteri untuk melaksanakan dasar serta mentadbir negara. Ketiga ialah Badan Kehakiman yang berfungsi mentafsir undang-undang dan memastikan setiap tindakan kerajaan mematuhi perlembagaan. Ketiga-tiga badan ini mempunyai fungsi yang berbeza tetapi saling melengkapi demi memastikan sistem pemerintahan berjalan dengan baik. Seterusnya, dari sudut teori, Montesquieu mencadangkan supaya ketiga-tiga cabang kuasa dipisahkan secara jelas. Namun begitu, Malaysia mengamalkan sistem Westminster, di mana ahli kabinet dipilih daripada kalangan ahli parlimen. Oleh itu, pengasingan kuasa di Malaysia tidak berlaku secara mutlak, tetapi masih mengekalkan prinsip semak dan imbang. Selain itu, beberapa keputusan mahkamah seperti kes Semenyih Jaya pada tahun 2017 dan Indira Gandhi pada tahun 2018 telah mengukuhkan semula kebebasan Badan Kehakiman sebagai pelindung perlembagaan. Bagi metodologi kajian, kami menggunakan pendekatan kuantitatif. Data dikumpulkan melalui soal selidik menggunakan Google Forms yang diedarkan melalui WhatsApp dan Facebook. Kajian melibatkan 80 orang responden berumur 18 tahun ke atas daripada pelbagai latar belakang. Soal selidik dibahagikan kepada 3 bahagian dan data dianalisis menggunakan statistik deskriptif seperti kekerapan dan peratusan. Pendekatan ini dipilih kerana lebih mudah mendapatkan gambaran umum tentang tahap kefahaman masyarakat. Berdasarkan dapatan kajian, taburan responden agak seimbang iaitu 42 orang lelaki bersamaan 52% dan 38 orang perempuan bersamaan 47%. Majoriti responden mempunyai ijazah sarjana muda, manakala kumpulan umur yang paling ramai ialah antara 18 hingga 25 tahun. Daripada keseluruhan responden, 65% menyatakan mereka memahami atau sangat memahami konsep pengasingan kuasa. Selain itu, 89% responden bersetuju bahawa doktrin pengasingan kuasa penting bagi memastikan ketelusan pemerintahan. Dapatan ini menunjukkan bahawa kesedaran masyarakat terhadap kepentingan doktrin ini adalah tinggi, walaupun masih terdapat ruang untuk meningkatkan kefahaman yang lebih mendalam.
Berdasarkan dapatan tersebut, kami mendapati bahawa tahap kefahaman masyarakat berada pada tahap sederhana hingga baik. Namun ramai yang hanya mengetahui istilah pengasingan kuasa tanpa memahami bagaimana ia dilaksanakan dalam sistem pentadbiran Malaysia. Kajian juga menunjukkan masyarakat mempunyai persepsi positif terhadap kepentingan doktrin ini dalam mengelakkan penyalahgunaan kuasa. Selain itu, terdapat 3 faktor utama yang mempengaruhi kefahaman masyarakat, iaitu tahap pendidikan, akses kepada maklumat digital dan pendidikan sivik yang diterima sejak di bangku sekolah. Berdasarkan hasil kajian, kami mengemukakan beberapa cadangan. Pertama, memperkukuh pendidikan sivik dan perlembagaan di sekolah serta institusi pengajian tinggi. Kedua, memanfaatkan media digital seperti TikTok, Instagram dan YouTube bagi menyampaikan maklumat secara lebih menarik kepada golongan muda. Ketiga, memperbanyakkan seminar, forum dan ceramah yang melibatkan pakar perlembagaan. Dan akhir sekali, memperkukuh literasi maklumat supaya masyarakat lebih bijak menilai kesahihan maklumat serta mengelakkan penyebaran berita palsu. Sebagai kesimpulan, kajian ini menunjukkan bahawa majoriti responden mempunyai tahap kefahaman yang sederhana hingga baik terhadap doktrin pengasingan kuasa. Walau bagaimanapun, usaha memperkukuh pendidikan perlembagaan masih perlu diteruskan agar masyarakat lebih memahami peranan setiap institusi dalam sistem pemerintahan negara. Kerjasama antara kerajaan, institusi pendidikan, NGO dan media amat penting dalam meningkatkan kesedaran masyarakat bagi penyebaran maklumat tepat melalui saluran rasmi dan digital. Akhir kata, doktrin pengasingan kuasa bukan sekadar teori dalam buku, tetapi merupakan asas kepada demokrasi berperlembagaan yang menjamin ketelusan, keadilan dan kedaulatan undang-undang di Malaysia.